Seni kaligrafi Islam merupakan khazanah tertua di dunia yang masih dimiliki oleh umat Islam dan dikagumi seni karyanya di seluruh pelosok dunia. Ianya juga memainkan peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan bahasa Arab dan budaya Islam. Kaligrafi Islam adalah karya seni dalam Islam yang diperkembangkan sejak zaman dahulu. Kaligrafi lebih dikenali sebagai seni had. Kaligrafi membawa maksud tulisan yang indah, iaitu suatu seni artistik tulisan tangan yang memiliki unsur keindahan pada setiap bentuk, tulisan dan warna. Manakala kaligrafi dalam bahasa Arab disebut al-huth yang bererti tulisan. Ahli kaligrafi Islam yang terkenal adalah Ibnu Muqla. Beliau adalah salah seorang kaligrafi yang terbaik pada awal perkembangan seni kaligrafi Islam. Ibnu Muqla merupakan pencipta prinsip-prinsip geometrik dalam seni had Islam yang banyak diikuti oleh para ahli kaligrafi. Ia juga memperkenalkan gaya tulisan nasak yang banyak dipakai untuk menulis mushaf Al-Quran. Dokumentari kali ini membawa kita menemui seorang belia yang berkecimpung dalam seni kaligrafi Islam. Nur Izzati binti Haji Muhammad Ali Nur merupakan seorang belia kreatif dan berkemahiran dalam menghasilkan pelbagai corak dan rekaan kaligrafi Islam. Beliau merupakan lepasan graduate diploma seni mushaf dalam kursus seni kaligrafi dari Kolej Restu Malaysia. Nur Izzati yang lebih mesra dipanggil Izzati tidak menyangka bakat seni yang tersembunyi dalam dirinya telah menjadikan beliau salah seorang penulis kaligrafi Islam yang berbakat besar. Pada awalnya saya bekerja seorang kerani sahaja di Pejabat Yayasan Sultan Hasan Al-Bolkiah, dan pada satu masa saya diberikan offer untuk mengikuti satu kursus selama 2 tahun di Kuala Lumpur. Pada masa itu saya diberikan offer dan dihendaki untuk menghadiri kira tes lah masa tu dalam drawing, penulisan kaligrafi dan sebagainya. Di luar dan tidak disangka-sangka saya pun mendapat diterima untuk mengikuti kursus berkenaan. Dari sana saya menghadiri kursus selama 2 tahun di Restu College pada tahun 2012 dan habis pada tahun 2014. Di sana kami belajar pelbagai jenis had dan juga iluminasi adalah salah satu subjek compulsory yang diajar di sana. Kaligrafi yang dihasilkan oleh Izzati adalah pelbagai bentuk rekaan dan corak seperti dalam bentuk bunga, kucing, hati dan sebagainya. Ini memerlukan idea dan kreativiti. Izzati sering membuat research atau penyelidikan bagi mendapatkan idea yang baru dan unik. Untuk mencari bahan, saya selalunya menggoogle lah, macam buku apa yang selalu digunakan dalam pembuatan iluminasi. Kadang-kadang saya mencari bahan. Ada salah satu sekolah di London, Prince Traditional Art School, yang mana di sana sekolah itu memang mengajar semua sekali pasal illumination jual lah.
macam geometric design and everything. So dari sana saya pun macam cuba mencarilah buku-buku apa yang diorang gunakan masa di sana. Dari apabila dapat bahan-bahannya, saya cuba balik dari book depository, mengorder buku itu sendiri untuk menambah pengetahuan saya sendiri lagi lah. And mostly saya selalu berkunjung ke laman web Pinterest. Dari sana pun ia punya cabangnya lagi besar untuk mencari idea untuk membuat iluminasi. Kerja-kerja iluminasi sebenarnya ia rajin-rajin membuat research. Daripada jenis khat mempunyai cara tulisan yang berbeza dan unik. Dinamakan tulisan nasak kerana tulisannya digunakan untuk menaskah atau membukukan Al-Quran dan buku ilmiah, hasil daripada pengubahsuaian yang dilakukan oleh Ibnu Muqla, muncul pada akhir tahun ke-3 Hijrah dan berkembang luas pada abad ke-4 Hijrah. Khat Riqah ini dicipta oleh penulis khat Turki Mumtaz Bek pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid Han pada tahun 1280 Hijrah. Tujuannya khat ini dicipta untuk menyeragamkan bentuk tulisan dalam semua urusan rasmi di kalangan kaki tangan kerajaan. Dinamakan khat tulus kerana hurufnya menegak, ditulis dengan mata pen yakni kalam. Ia dikenali sebagai Ummul Khat yakni ibu tulisan kerana kehandalan seorang penulis khat yang tidak akan diakui kecuali setelah dia mahir dalam khat tulus. Ia lebih bersifat dekoratif dan mempunyai ciri-ciri kesenian. Khat Diwani, satu jenis khat yang dicipta oleh Muhammad Munif, disempurnakan bentuknya oleh Shalla Fasha dan Al-Hafiz Osman. Khat ini mula terkenal setelah Konstantinopel atau dikenali kota Istanbul ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 857 Hijrah. Tulisan ini berbentuk condong ke kiri, lembut, bundar dan melengkung, bersusun dan tidak berbaris.
Manakala Khat Diwani Jali dicipta semasa zaman pemerintahan Uthmaniyah pada abad ke-10 Hijrah, ia berbeza dengan Khat Diwani kerana terdapat baris-baris dan titik hiasan serta mempunyai bentuk huruf yang lebih besar dan jelas. Khat Kufi merupakan sejenis khat yang popular selain khat Nasak. Nama Kufi diambil bersempena nama sebuah bandar iaitu Al-Kufah yang terletak di Mesopotamia. Secara umumnya, ciri-ciri yang ada pada bentuk huruf khat Kufi adalah bersegi, tegak dan bergaris lurus. Bentuknya berunsur geometri iaitu lurus dan tegak, amat sesuai diukir pada mozaik-mozaik, jubin dan batu pada bangunan-bangunan seperti masjid dan seumpamanya. Pernahkah Auda mendengar iluminasi kaligrafi atau reka bentuk kesenian Islam? Iluminasi kaligrafi satu seni hiasan yang digabungkan dengan kaligrafi Islam. Corak yang menghiasi sekeliling kaligrafi yang dinamakan seni hiasan iluminasi. Hiasan rekaan iluminasi dapat dilihat pada mushaf-mushaf Al-Quran, hiasan masjid dan sebagainya. Gabungan kaligrafi Islam dan corak iluminasi ini memberi keindahan yang unik dan mengkagumkan. Ia lebih dikenali sebagai iluminasi kaligrafi Islam. Untuk menghasilkan corak iluminasi ini memerlukan kesabaran, ketekunan, ketelitian dan idea yang kreatif. Izzati bukan sahaja berkemahiran menghasilkan karya kaligrafi, tetapi beliau juga berkemahiran menghasilkan karya seni iluminasi kaligrafi Islam. Beliau dibimbing oleh pensyarahnya iaitu Muhammad Sahih bin Mukhtar. Ianya bukanlah sesuatu yang baru. Kerana di Brunei ianya jarang ada untuk dipelajari. Ia sesuatu yang rare. Dan saya cukup bertuahlah dapat mempelajari illumination dari lecturer di Malaysia. Ia lebih motu pewarnaan. Motu pewarnaan macam you have to know what color you want to use, what color combination, and to create a structure, it has to be accurate. Pasal iluminasi Islam ni ia perfect. So ianya perfect dan mestilah simetri. Even though dipusingkan design itu, ia tetap sama. Kalau kerja-kerja iluminasi memang itu mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Pasal ianya memerlukan konsentrasi yang cukup tajam kerana ia punya prinsip itu ia mesti perfect itu. Itulah yang ditekankan dalam kerja-kerja iluminasi. Ia lagi halus-halus ia punya hasilnya. Ya sebenarnya kalau halus-halus itu orang melihat semua. Kalau ia jarang-jarang ia punya desain itu, orang akan tertumpu pada satu bahagian sahaja. Kalau yang macam yang di sini kan, kita lihat idam-idamit, so orang tend to melihat the whole design, bukan setumpuk-setumpuk. That's the secret lah. Horovokuo salah satu prinsip dalam pembuatan iluminasi.
membawa maksud the more intricate, the more it will be beautiful. Saya berpeluang melihat sendiri masterpiece eliminasi kaligrafi hasil karya Izzati. Kaligrafi surah Al-Fatihah di tengahnya dan dihiasi dengan rekaan eliminasi. Memang masterpiece ini unik dan artistik. Jadi boleh terangkan karya yang Izzati hasilkan ini? Okey, karya ini adalah salah satu karya saya pada akhir semester di college. Ianya bersaiz A0. Dan dari sini saya menggunakan skema warna batik. Dan juga saya menggunakan pelbagai warna, tona warna coklat dan hijau pada hiasan yang menyimbolkan keislaman. Berapa lama Izzati menyiapkan karya ini? Saya mengambil masa 3 bulan committed untuk menyiapkan satu karya. Idea untuk iluminasi ini? Idea seperti biasa saya cari dari Google dan juga Instagram pada masa itu. Bagaimana dengan kaligrafi ayat? Kaligrafi ini sebenarnya dibuat oleh salah seorang pada kawan saya yang pada masa itu kami sama-sama dalam mengusahakan satu mushaf. Hasil karya eliminasi kaligrafi beliau dicetak di Kotak Kurma Kurnia Kebadulian Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Logo UTB, Universiti Teknologi Brunei, juga adalah hasil karya Izzati. Selain itu, Izzati juga telah menyiapkan rekaan eliminasi buku Surah Yasin sempena 25 tahun Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Yang ini buku Yasin yang diterbitkan sempena sambutan Jubli Perak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Desain memang didesain oleh saya sendiri dan saya menggunakan tema kebruneian, iaitu saya ada menggunakan bunga putar dan juga bunga simpur di dalam pada hiasan. Memang saya mencari idea dan lepas itu apabila nampak idea dihadapkan untuk kebenaran sama ada okey ke tidak. Kalau sekiranya ada mau diubah lagi, terpaksa lagi mencari idea baru kan macam itu. So mengambil masa yang agak lama jugalah untuk disiapkan dan warna-warna ni pun based on kebenaran pengarah urusan juga. Belia kreatif ini sememangnya seorang yang berbakat besar dalam bidang seni kaligrafi Islam. Kemahiran dan bakat seni kaligrafi yang ada dapat memberikan sumber rezeki. Izzati telah membuka perniagaan secara online di Instagram dengan nama Zara Bisq Art pada tahun 2015. Melalui Instagram, orang ramai boleh menempah kaligrafi yang pelbagai bentuk dan rekaan dengan harga yang berpatutan. Selalunya depends on customer tu lah kan. Kadang-kadang ada yang membuat request bis diorang itu memang di luar jangkaan lah. Kadang-kadang mau katanya yang mau kaligrafi dalam shape hati, dalam shape kucing ke apa semua, yang mana memang saya pun belum pernah membuat sebelum ini. Tapi for me, I will accept the challenge and try to make it happen for them. Kadang-kadang pun saya mencari idea dari YouTube, macam mana possible kah kalau akan dibuat macam itu kan.
sekali rajin-rajin macam cari dari YouTube, cari dari Pinterest. Tapi memang adalah solutionnya di sana, atur yang bagus. So, tapi some customer ada cakapnya terpulang tah kepada saya sendiri kan, memang macam yang orang berpengalaman katanya, you know what is better. Itu pun macam okay lah for me, lagi senang lah kerja lah cuma tu. Izzati telah membuka Galeri Zarabesk Art pada tahun 2017. Galeri ini terletak di Kampung Serasa. Di sinilah Izzati menghabiskan masanya berkarya dan menyiapkan tempahan dari orang ramai. Hasil karya kaligrafi beliau juga dipamerkan di galeri ini. Izzati sering dijemput untuk mengikuti pameran dan booth di Bandarku Ceria. Melalui pameran ini, Izzati dapat memperkenalkan lagi hasil kepada orang ramai mengenai kaligrafi Islam. Semasa di Bandarku Ceria, saya ada mempersembahkan karya kepada ke bawah duli yang berupa potret baginda sendiri dan digabungkan dengan perkataan Hasan al-Bolkiah dalam kaligrafi Islam. Ada salah satu karya saya, iluminasi, ditandatangani oleh baginda sendiri. Kemahiran tidak akan lahir tanpa ada pembelajaran dan usaha dari diri sendiri. Inilah Izzati. Berbekalkan kemahiran, pembelajaran dan usaha, beliau telah berjaya menjadikan seni kaligrafi Islam sebagai kerjaya dan perniagaannya. Yang menjadi inspirasi saya untuk berkarya adalah pensyarah saya semasa di Restu College dan keluarga saya yang sentiasa memberi dorongan dan semangat untuk sentiasa menghasilkan karya terbaru. Kata-kata semangat saya kepada belia di luar, satu, jangan putus asa dalam berkarya. Dua, sekiranya mis kita ada mempunyai basic dalam art, teruskan untuk mencari pengetahuan lagi dan mendalami art. Tiga, mungkin boleh untuk menghadiri bengkel-bengkel art yang diadakan di luar. Dari sana bis kita boleh berkecimpung untuk berkarya dan orang ramai insyaAllah akan dapat menerima karya bis kita. Izzati seorang belia yang bersemangat, kreatif dan sentiasa berdaya saing dalam menghasilkan seni kaligrafi Islam. Semoga Izzati akan berjaya dalam bidang seni kaligrafi yang dapat memperkembangkan perniagaannya. Inilah contoh belia kreatif yang sentiasa memajukan diri dengan hasil karya yang unik, kreatif dan artistik. Matlamat Wawasan Negara 2035 ke arah rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kehidupan rakyat yang berkualiti dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Oleh itu, para belia perlu menyiapkan diri dalam sama-sama mendukung usaha merealisasikan Wawasan Negara 2035.